Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ifah binti Amran dan kumpulan saya yang lain. Kali ini kami akan membentangkan tajuk syarikat. So, persoalannya dekat sini, apakah itu syarikat? Okey, macam ni. Syarikat tu perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu di mana tanggungannya adalah terhad, tetapi jumlah modal akan dimiliki olehnya sahaja. So, dekat sini kita akan ambil ringkasan. Pemilik saham adalah pemilik syarikat itu juga. Hai, saya Ismahani. Saya akan sambung bahagian itu. Jadi, syarikat ini diwujudkan sebagai satu entiti yang berasingan daripada pemilik. Jadi, pemilik dan syarikat perniagaan adalah terpisah. Jadi, kewujudan syarikat adalah kekal sekiranya pemilik ataupun pemegang saham itu telah pun meninggal dunia. Hai, nama saya Syafika. Saya akan bagi contoh syarikat. Contohnya, Tiram Travels sebagai agensi pengembaraan di Malaysia dan Tenaga Nasional Berhad sebagai syarikat bekalan elektrik di Malaysia. Seterusnya, penubuhan dan peroperasian syarikat perlu mematuhi Akta Syarikat 1965. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video saya pada hari ini. Saya Nur Ifah binti Amran daripada SMK Cetun. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya harap anda semua yang melihat video saya dapat memberikan perhatian sepenuhnya. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah syarikat awam berhad. Okey, yang tadi tu Ifah cuma terangkan maksud syarikat, apa itu syarikat. Tapi dekat sini Ifah tak nak terangkan benda tu. Ifah nak terang ciri-ciri syarikat awam berhad. Dan kita dapat juga melihat perbezaan syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Okey, ciri-ciri memilikan syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad ni, pemegang sahamnya adalah 2 orang tetapi tiada had maksimum. Manakala perbezaan bagi syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad ni, pemegang sahamnya adalah 2 orang hingga 50 orang. So, dekat sini, had maksimum dia ada. So, perbezaan dekat sini ialah syarikat awam berhad tadi, pemegang sahamnya adalah 2 orang hingga tiada had maksimum. Manakala pemegang syarikat sendirian berhad, maksimum adalah 2 hingga 50 orang. Baik, saya sambung. Seterusnya dengan ciri-ciri modal untuk syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad ni dapat dijual kepada semua orang. Tapi, macam mana pula dengan syarikat sendirian berhad? Okey. Syarikat sendirian berhad pula, saham mereka dijual kepada individu ataupun perseorangan. Okey, untuk mudah diingat, kita akan ingat macam ni. Kalau syarikat awam berhad, saham dapat dijual kepada semua orang. Tapi syarikat sendirian berhad, dekat itu sendirian, so dapat dijual kepada individu ataupun perseorangan. Okey, yang seterusnya adalah ciri-ciri pengurusan bagi syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad, di mana syarikat awam berhad, ahli lembaga pengarah tidak semestinya dilantik dalam kalangan pemegang saham, tetapi sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham. Okey, pengurusan yang kedua untuk syarikat awam berhad, di mana pemegang saham perlulah menguruskan syarikat dia tersebut. Okey, untuk syarikat sendirian berhad, di mana syarikat sendirian berhad ni ahli pengarah dilantik dalam kalangan pemegang saham dan sekurang-kurangnya adalah seorang pemegang saham. Baiklah, yang kedua untuk pengurusan syarikat sendirian berhad. Yang tadi tu kalau awam berhad, pemegang saham yang perlu uruskan. Tapi kalau sendirian berhad, syarikat itu yang akan menguruskan syarikat dia tersebut. Okey, ciri-ciri yang seterusnya adalah liability. Liability ni, syarikat awam berhad adalah terhad. Syarikat sendirian berhad adalah terhad juga. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri pengagihan keuntungan. Dekat mana syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad adalah sama, iaitu syarikat awam berhad dan sendirian berhad tadi, keuntungan akan diagihkan dalam bentuk dividen. Sebagai contoh adalah pemegang saham tersebut mengeluarkan pelaburannya sebanyak 100,000 dan
keuntungan adalah 20%. So, dividen yang mereka akan dapat adalah sebanyak 20,000. Baiklah, yang terakhir adalah ciri-ciri untuk cukai syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. Okey, kedua-dua syarikat ni adalah sama di mana kedua-dua syarikat ni dikenakan cukai daripada keuntungan syarikat. Okey, sebagai contoh, cukai untung yang dikeluarkan adalah RM20,000. So, cukai yang dikenakan adalah 4%. So, syarikat yang harus bayar kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM8,000. Alhamdulillah, selesai pembentangan saya pada hari ini untuk ciri-ciri syarikat awam berhad. Dan sebenarnya saya ambil sikit perbezaan dengan syarikat sendirian berhad agar semua faham perbezaan yang antara dua syarikat ni. So, terima kasih kepada penonton ataupun kepada siapa-siapa yang melihat video kami, dan seterusnya kita akan sambung dengan rakan seterusnya. Okey, terima kasih. Seterusnya, langkah-langkah bagi penumbuhan syarikat awam berhad. Pertama sekali, perlu didaftarkan dengan pendaftar syarikat atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sesiapa yang ingin mendaftarkan syarikat, mestilah memajukan dokumen-dokumen yang diperlukan. Langkah berikut, membuat bayaran yuran pendaftaran perniagaan. Pemohon perlulah membuat bayaran yuran pendaftaran perniagaan yang berasaskan jumlah modal yang dibenar. Di bawah Akta Syarikat yang baru 2016, bayaran pendaftaran rata sebanyak RM1,000 Malaysia akan dibayar kepada SSM untuk setiap permohonan penumbuhan sebuah syarikat. Langkah seterusnya, permohonan carian nama syarikat mestilah dibuat bagi menentukan sama ada nama yang dicadangkan boleh digunakan. Bagi membuat permohonan carian nama, pemohon perlulah menggunakan borang 13A. Berikut adalah borang 13A. Pemohon perlu melengkapkan dan menghantar borang 13A kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM30 Malaysia untuk setiap nama yang dipohon. Langkah keempat pula, permohonan untuk mendaftarkan syarikat perlulah mengemukakan 5 dokumen penting. Antaranya ialah tata wujud syarikat, iaitu dokumen tentang fakta penumbuhan syarikat. Selain itu, butiran dalam tata wujud syarikat ialah nama syarikat dengan diakhiri perkataan berhad, alamat berdaftar syarikat dan tujuan syarikat ditubuhkan. Yang keduanya pula, tata urus syarikat, iaitu dokumen yang mengandungi peraturan dan prosedur pengurusan dalam syarikat. Antara butirannya ialah kuasa, tanggungjawab dan hak lembaga pengarah. Dokumen yang ketiga adalah borang 6, iaitu borang perakuan pematuhan. Pengisytiharan ini menyatakan bahawa semua keperluan yang telah dipatuhi ianya mesti ditandatangani oleh setiausaha syarikat yang bertanggungjawab atas pendaftaran dan dinamakan dalam memorandum dan artikel persatuan. Berikut adalah contoh borang 6. Dokumen keempat adalah borang 48A. Borang ini adalah borang perakuan berkenaan sebagai pengarah atau penaja. Beliau bersumpah bahawa beliau bukanlah seorang bankrupt dan beliau tidak pernah disabit dan dipenjara bagi apa-apa kesalahan yang ditetapkan. Dokumen kelima ialah borang 48F. Borang ini adalah borang perakuan seseorang sebelum pelantikan sebagai setiausaha. Langkah kelima pula, pemohon perlu menyerahkan semua dokumen yang terlibat pada pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk diproses sebelum sijil perakuan penumbuhan akan dikeluarkan oleh pihak SSM. Langkah yang terakhir, syarikat boleh mendapatkan dan mempamerkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat iaitu borang 9. Kemudiannya, syarikat dapat memulakan operasi perniagaan dan menerbitkan saham bagi mengumpul modal. Okey, terima kasih kepada Syafiqah yang telah membentangkan tentang langkah-langkah penubuhan syarikat. Okey, jadi saya akan teruskan dengan bahagian saya, iaitu saya akan terangkan perbezaan ataupun perbandingan antara syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Okey, saya akan mulakan dengan pemilikan ataupun bilangan pemilik. Jadi, saya akan terangkan tentang syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad ini bilangan pemiliknya ialah 2 orang hingga tiada had
tiada had maksimum. Jadi sesiapa sahaja yang ingin menjadi pemilik ataupun syarikat awam berhad ini boleh saja sehingga berapa pun, sebab syarat dia tiada had maksimum. Tapi sekurang-kurangnya ialah 2 orang. Manakala kalau nak dibandingkan dengan syarikat sendirian berhad, bilangan pemiliknya hanyalah 2 hingga 50 orang. Jadi kita sudah nampak di sini bilangan pemilik untuk syarikat awam berhad lebih ramai berbanding dengan syarikat sendirian berhad. Okey, itu untuk bilangan pemilik. Jadi saya akan teruskan dengan pemilikan saham. Saya akan mulakan dengan syarikat awam berhad. Untuk syarikat awam berhad, pemilikan saham dia adalah terbuka kepada semua orang yang berminat untuk melabur. Jadi sesiapa sahaja yang ingin melabur sahamnya dibenarkan untuk melabur di syarikat awam berhad. Manakala untuk syarikat sendirian berhad terbuka kepada sekumpulan orang seperti keluarga, saudara mara ataupun adik-beradik. Jadi kita nampak di sini kelebihan apabila di syarikat awam berhad ini pemilikan saham dia terbuka kepada orang ramai yang ingin melabur. Okey, saya akan teruskan dengan laporan kewangan. Untuk syarikat awam berhad, laporan kewangannya perlu diumumkan kepada orang ramai, manakala syarikat sendirian berhad tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Mesti tertanya-tanyakan kenapa syarikat awam perlu tapi syarikat sendirian berhad tidak perlu. Jadi saya akan terangkan kenapa perlu, kenapa tidak perlu. Jadi untuk syarikat awam berhad perlu diumumkan kepada orang ramai kerana kan saham boleh dijual kepada orang ramai kan. Jadi orang awam berhak untuk mengetahui pelaburan saham syarikat awam berhad ini ditujukan ke mana ataupun berapakah hasil yang akan dapat apabila mereka melabur saham di syarikat awam berhad. Itulah sebab kenapa syarikat awam berhad perlu mengumumkan laporan kewangannya kepada orang ramai. Faham tak? Jadi saya akan sambung dengan pendaftaran nama syarikat. Untuk syarikat awam berhad perlu masukkan perkataan berhad pada nama syarikat. Manakala untuk syarikat sendirian berhad pula perlu masukkan nama sendirian berhad. Sebagai contoh untuk syarikat awam berhad ialah syarikat tenaga nasional berhad. Itu untuk contoh bagi syarikat awam berhad. Untuk syarikat sendirian berhad pula saya akan bagi contoh iaitu Tiram Travel sendirian berhad. Dapat tak untuk contoh? Jadi saya akan sambung dengan penyendaraian saham di bursa saham. Untuk syarikat awam berhad, saham itu boleh disendaraikan di bursa saham. Manakala untuk syarikat sendirian berhad tidak dibenarkan untuk disendaraikan di bursa saham. Hal ini dikatakan demikian kerana saham syarikat awam berhad boleh dijual kepada orang ramai. Tetapi syarikat sendirian berhad, sahamnya itu tidak boleh dijual kepada orang ramai. Hanya boleh dijual kepada siapa? Kepada keluarga, kepada saudara mara dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan untuk saham ini, saya akan terangkan tentang apakah itu bursa saham. Bursa saham ini ialah merupakan organisasi untuk organisasi apa? Organisasi untuk pelaburan. Jadi saham ini dijual kepada orang ramai untuk apa? Untuk membesarkan lagi ataupun melaburkan lagi modal yang kecil kepada modal yang besar. Jadi sebab saya akan sertakan contoh ialah amanah saham Bumi Putera dan amanah saham nasional. Itu saja, tetapi banyak lagi tempat lain yang terdapat di Malaysia ini yang menjual saham-saham syarikat awam berhad. Okey, saya akan pergi terus kepada pemindahan hak milik saham. Untuk syarikat awam berhad, saham bebas dijual kepada sesiapa sahaja tanpa meminta persetujuan daripada pemegang saham lain. Manakala untuk syarikat sendirian berhad, jikalau ingin dijual kepada orang lain, perlu meminta persetujuan daripada ahli-ahli terdekat mereka yang memegang saham. Akhir sekali, saya akan teruskan dengan pengurusan perniagaan.
Jadi, untuk syarikat awam berhad ini, siapakah yang bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan ini? Jadi, orang yang berhak ataupun orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan syarikat awam berhad ini ialah pemegang sahamnya majoriti ataupun orang luar yang terdiri daripada golongan profesional. Jadi, kalau kita nak dibandingkan dengan syarikat sendirian berhad, golongan yang bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan syarikat itu ialah golongan yang pemegang sahamnya majoriti. Jadi, di sini saya nak mengatakan bahawa syarikat awam berhad sememangnya ditubuhkan untuk usahawan-usahawan yang ingin menjalankan perniagaan dengan modal yang tinggi. Jadi, faham atau tidak apa yang saya ingin sampaikan dalam video ini?